Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Muhammad Fazli Muhammad Isa, seorang pakar psikiatri dan juga pakar psikiatri penagihan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya pasti anda pun telah melihat dan mungkin telah memahami video Public Service Announcement ataupun PSA yang telah disediakan oleh AADK tadi. Video yang telah ditayangkan berkaitan dengan halusinasi yang berkemungkinan besar telah disebabkan daripada penggunaan dadah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, halusinasi adalah antara gejala-gejala kesihatan mental yang paling kerap dialami oleh mereka yang menggunakan dadah. Apakah itu halusinasi? Okey, halusinasi adalah satu keadaan yang akan berlaku apabila terjadinya gangguan persepsi terhadap fungsi otak kita. Gangguan persepsi ini adalah berkaitan dengan kegagalan otak kita untuk menafsir rangsangan-rangsangan luaran yang kita dapati. Apabila kita bercakap berkenaan dengan halusinasi, sebenarnya ia adalah satu gangguan persepsi yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, bau ataupun rasa yang sebenarnya tidak berlaku di sekeliling kita. Ini adalah seolah-olah seperti mana otak itu telah ditipu dan otak tidak memberikan satu maklumat yang palsu kepada kita untuk kita percayai. Jika kita bercakap berkenaan dengan halusinasi yang berlaku disebabkan oleh penggunaan dadah-dadah berbahaya, gangguan persepsi iaitu halusinasi ini selalunya berlaku apabila seseorang itu menggunakan dadah secara kerap, secara berterusan dalam kuantiti yang banyak. Okey, apabila penggunaan dadah ini menjadi banyak, menjadi kerap, ya, otak tidak lagi dapat berfungsi untuk menafsir rangsangan-rangsangan persekitaran dengan lebih tepat. Selalunya halusinasi yang berlaku disebabkan oleh penggunaan dadah ini berkaitan dengan halusinasi pendengaran ataupun auditory hallucination, halusinasi penglihatan iaitu visual hallucination, dan dalam keadaan-keadaan tertentu terdapatnya halusinasi dari segi sentuhan ataupun tactile hallucination. Daripada pengalaman saya sebagai seorang pakar psikiatri, saya melihat kebanyakan halusinasi berlaku disebabkan penggunaan dadah-dadah jenis sintetik. Walau bagaimanapun, terdapat juga halusinasi yang boleh berlaku daripada penggunaan dadah-dadah tradisional ataupun dadah-dadah daripada sumber yang asli seperti cannabis ataupun ganja. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya. Dalam pengalaman saya melihat banyak kes dalam beberapa tahun ini, halusinasi selalunya terjadi selepas penggunaan dadah-dadah sintetik. Contohnya selepas penggunaan dadah jenis crystal methamphetamine, seperti ais, syabu, batu ataupun kristal, dalam jangka masa yang panjang dan dalam penggunaan kuantiti yang tinggi. Okay. Mereka yang menggunakan dadah crystal methamphetamine ini, selalunya akan mengalami gangguan halusinasi jenis pendengaran, iaitu auditory hallucination. Apabila auditory hallucination ini terjadi, individu-individu yang menggunakan dadah ini mendengar suara, mendengar bunyi, mendengar suara, mendengar perbualan yang tidak wujud di sekeliling mereka.
Mereka akan mengatakan bahawa mereka mendengar perbualan orang lain yang mungkin mereka kenal ataupun mereka tidak kenal berkenaan diri mereka itu sendiri, diri individu yang menggunakan dadah itu, ataupun mendengar perbualan suara-suara tersebut menyuruh individu tersebut melakukan sesuatu. Kemudiannya terdapat juga halusinasi yang berkaitan dengan penglihatan seperti yang saya katakan tadi. Halusinasi yang berkaitan dengan penglihatan ini kerapnya terjadi selepas penggunaan dadah jenis inhalant seperti gam. Ada pesakit-pesakit yang mengatakan kepada saya bahawa selepas mereka menghidu gam, mereka melihat pelbagai imej-imej terbentuk di hadapan mereka. Kadang-kadang imej-imej ini terbentuk dan terjadi seperti dimainkan wayang ataupun dimainkan filem di hadapan mereka. Imej-imej ini boleh terjadi dalam pelbagai bentuk. Dan imej-imej ini kebanyakan juga boleh menjadi imej yang lengkap. Pesakit pernah bercerita kepada saya bahawa mereka pernah melihat seolah-olah ada bentuk seperti malaikat, bentuk seperti malaikat, bentuk seperti haiwan berupa naga yang turun daripada langit dan berkeliaran di sekeliling mereka apabila mereka menggunakan dadah jenis inhalant ataupun selepas mereka menghidu gam. Ada juga pesakit-pesakit yang menggunakan dadah sintetik jenis ketamine memberitahu kepada saya bahawa mereka mula melihat persekitaran mereka menjadi beralun-alun, seolah-olah seperti air ataupun seolah-olah seperti laut di sekeliling mereka. Persekitaran mereka menjadi terdapatnya ombak, alunan-alunan persekitaran di sekeliling mereka juga. Pesakit juga memberitahu kepada saya berkenaan dengan visual hallucination ini, yang mana mereka tidak berjaya lagi dan tidak tahu untuk mengagak kedalaman sesuatu tempat tersebut. Antara jenis-jenis visual hallucination yang lain adalah di mana terjadi warna-warna di sekeliling mereka menjadi terang, menjadi terlampau terang, dan warna-warna itu, tona-tona warna itu berubah-ubah. Ini juga betul berkenaan dengan pesakit yang mengalami auditory hallucination, yang mana mereka mengatakan bahawa kadang-kala bunyi di sekeliling mereka menjadi terlampau kuat, dan pada masa yang lain pula bunyi-bunyi tersebut menjadi kurang kuat, menjadi lebih senyap. Dan apabila keadaan ini tidak menentu, pesakit akan menjadi confused, pesakit menjadi tidak menentu, dan mereka mula bertindak di luar batasan. Seperti yang dilihat di dalam video AA yang dihasilkan oleh AADK, pemuda yang menggunakan dadah tersebut, yang saya tidak pasti apakah jenis dadah yang digunakan, amat takut apabila melihat siling rumah beliau berubah-ubah dan benda bergerak-gerak di sekeliling beliau. Beliau juga mendengar bunyi-bunyi yang sudah semestinya tidak dapat didengari oleh orang normal yang mungkin berada di sekeliling beliau. Bunyi seperti benda yang akan jatuh, bunyi yang menakutkan. Gangguan persepsi berkaitan dengan penglihatan, berkaitan dengan pendengaran yang dialami oleh pemuda dalam video AADK tersebut adalah antara contoh-contoh halusinasi penglihatan dan halusinasi pendengaran. Sebelum saya menamatkan kupasan saya ingin juga memberitahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, terdapat juga halusinasi jenis rasa, iaitu tactile hallucination. Tactile hallucination ini juga
sering berlaku di kalangan mereka yang menggunakan dadah jenis perangsang seperti crystal methamphetamine juga ataupun ecstasy, MDMA, yang mana individu-individu yang menggunakan dadah sebegini akan rasa seolah-olah di bawah kulit mereka terdapatnya serangga-serangga kecil yang sedang berjalan di bawah kulit mereka. Ini menimbulkan rasa tidak selesa, rasa seperti ada benda yang sedang bergerak di bawah kulit mereka itu, yang mana mereka tidak nampak benda itu berada di situ, tapi mereka hanya rasa yang benda itu berjalan di bawah kulit mereka, di seluruh badan mereka. Maka orang yang mempunyai tactile hallucination ini akan cuba untuk mencungkil dan mengeluarkan benda yang mereka rasa sedang bergerak di bawah kulit mereka itu. Mereka akan menggunakan pelbagai jenis alatan tajam, yang selalunya tajam untuk mencungkil benda-benda ini keluar. Maka terdapatlah kecederaan, luka-luka yang akan menjadi parut, yang berkemungkinan tidak akan baik sepenuhnya dan menjadi kudis dan mudah dijangkiti oleh kuman-kuman ataupun bakteria-bakteria yang lain. Dan orang-orang yang individu-individu yang mengalami gangguan tactile hallucination ini, yang cuba untuk mencungkil benda-benda seperti ini keluar daripada kulit mereka, akan mempunyai keadaan fizikal yang buruk. Minta maaf saya katakan, keadaan fizikal yang buruk, yang mana kulit mereka penuh dengan kudis, penuh dengan parut, mungkin berdarah, mungkin ada darah beku yang tidak dibersihkan. Ini adalah antara komplikasi yang boleh terjadi akibat daripada pengalaman tactile hallucination tersebut. Dan akhir sekali lah, ada juga dadah yang boleh menyebabkan individu-individu yang menggunakan dadah tersebut berbau sesuatu yang tidak boleh dibau oleh orang lain yang tidak menggunakan dadah. Maka ingin saya simpulkan bahawa gejala halusinasi adalah antara gejala-gejala kesihatan mental yang kerap ditemui di dalam mereka yang menggunakan dadah berbahaya secara kronik, secara berterusan dalam jangka masa yang panjang, dan juga dadah berbahaya ini digunakan dalam kuantiti yang banyak. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak AADK di atas kesempatan yang diberikan ini. Stay safe, stay positif, kita jaga kita. Assalamualaikum.